I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, video ni aku buat pagi. Okay, lebih kurang dalam pukul 12.30 macam tu. So, sebelum aku nak mulakan ni, aku ucapkan terima kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Channel aku banyak pasal Fantasy Premier League. Dan minggu ni kita dah bermula balik dengan EPL Game Week ke-17 setelah habisnya World Cup. So liga-liga lain yang ada ni semua berjalan macam biasa balik. Okey. Bercerita pasal game week 17 ni, pada aku ada beberapa game yang pada aku yang agak seronok juga nak tengok. Antaranya adalah lawanan antara antara yang aku rasa nak best dalam banyak 10 game yang ada ni. Also game Brentford dengan Spurs pada aku agak seronok nak tengok. Tapi game tu kesudahan dengan seri 2-2 awal minggu game week 17 ni. Kalau ikutkan first game, Brentford mendalui 2-0, kemudian Spurs berjaya untuk seri dalam game. Tapi kalau ikutkan aku, kalau tanya aku lebih banyak berpihak pada Spurs lah. Tapi aku nak game ni kalau boleh ada menang. Jadi akhirnya keputusan kita tahu, result dah tahu. So 2-2. Kemudian game lain okey, Crystal Palace menang 0-3. Crystal Palace kalah dengan Fulham 0-3. Tak silap aku ada kad merah. Okey, red card, 2 kad merah. Okey, jadi berkesudahan dengan kemenangan oleh Fulham. Kemudian Everton dengan Wolves menang. Aku rasa dah agak lama juga Wolves tak menang. Kalau ikut pada kemenangan yang ada pada Wolves, hanya ada 3 sahaja kemenangan dengan tak silap aku 16 game yang ada, hanya 3 kemenangan saja yang ada. Kemudian Leicester dengan Newcastle, game yang aku jangkakan Newcastle akan menang. Okey, Newcastle menang. Southampton dengan Brighton, kemenangan yang aku rasa aku predict Brighton akan menang. Okey, menang Brighton 3-1. Aston Villa dengan Liverpool, yang aku jangkakan game ni sepatutnya agak menarik. Okey, setelah manager baru daripada Unai Emery ambil, okey, aku harap sebenarnya Aston Villa akan ada saingan sikit, ada tentangan sikit dengan Liverpool. Tapi keputusan berpihak kepada Liverpool 3-1. Arsenal, yang aku jangkakan game ni akan menang oleh Arsenal 3-1. Chelsea, yang aku jangkakan Chelsea akan menang 2-0. Jangkakan Chelsea akan menang, kemenangan berpihak pada Chelsea 2-0. Man U menang 3-0 dengan NFO. Dan Leeds kalah dengan Man City 3-1. Ini pagi semalam. Okey, bercerita pasal point FPL, ini keputusan total penuh untuk minggu game week ke 17 ni. Okey, ini point aku 98. Kita diberi ruang oleh FPL semasa World Cup adalah free transfer. Dan aku boleh katakan, kalau siapa tengok aku punya live, tengok aku punya video, aku boleh katakan lebih daripada separuh lah aku buat pertukaran. Dan aku mengekalkan Ward, Sanchez, aku mengekalkan Trippier, aku mengekalkan De Bruyne, dan aku mengekalkan Haaland dalam tim aku. Dan keputusan keseluruhan, 98 poin. Aku daripada 276 dalam Alasi rank, aku naik ke 240. Agak keputusan yang menarik. Orang kata green arrow. Kemudian daripada overall rank, korang boleh tengok daripada 3,961,284, aku naik kepada 3,210,678. Okey, aku rasa kenaikan yang agak tinggi. Okey, ini untuk point aku. Dan aku akan cerita benda aku punya player dalam live nanti, insyaAllah. Kalau tak dapat
pagi Sabtu. Okey, pagi Sabtu kita ada satu game, game week ke-18, iaitu dalam pukul 3.45 lebih kurang, antara West Ham dengan Brentford. Itu first game. Kemudian ada pagi tu juga ada Liverpool dengan Leicester. Nampaknya minggu ni game week ke-18 ni ada 2 game awal pagi. Kemudian game-game lain tu normal game biasa. Dalam 8.30 ada satu game, ada Wolves dengan Man U. Okey, bercerita pasal minggu ni, game week ke-18, apa game yang menyeronokkan juga korang nak tengok? Liverpool dengan Leicester, yang aku boleh jangkakan game ni agak menarik. Sebenarnya dari segi rekod pada aku, dari segi atas paper aku rasa menarik, sebab kedua-dua tim ni agak memberi tendangan. Okey, sebab last tak selaku game antara pertemuan dua tim ni lebih berpihak kepada Leicester. Ini tak silap aku lah. Okey, aku tak sempat nak tengok yang lain. Kemudian game-game lain, Wolves dengan Man U, Bournemouth dengan Crystal Palace, Fulham dengan Southampton, Man City, Everton, Newcastle dengan Leeds. Okey, Brighton dengan Arsenal antara pada aku game yang juga agak menarik juga nak tengok di tangga pertama dengan di tangga ke-7, Brighton dengan ke-7. Dan performance yang ada pada Brighton pada aku agak menarik juga bila bertemu dengan Arsenal ni. Arsenal pun dalam keadaan yang agak menarik juga nak tengok. Okey, kemudian game-game lain aku rasa aku boleh katakan NFO dengan Chelsea. Bukan nak kata menarik apa, sebab dalam kedudukan NFO yang sekarang dalam tangga nombor 20 dalam tangga ke-19, dan Chelsea sendiri tengah cuba mencari rentak yang sesuai untuk dua orang bermain. Dan kita tahu kemenangan baru ni Chelsea dengan Bournemouth tu pada aku petanda yang agak baik sebenarnya. Okey, tapi aku mengharapkan lebih juga sebenarnya dari Chelsea ni. Okey, lagi-lagi selepas World Cup ni. Okey, okey guys, kita bercerita pasal poin sudah. Okey, sekarang ni kita bercerita pasal 6 player prediction aku. Okey, ini keputusan dia. Okey, kalau siapa yang tengok video aku sebelum ni, biasanya aku akan keluarkan satu video untuk prediction. Dan prediction minggu ni untuk game ke-17, macam biasa aku meletakkan 6 player, 5 player yang normal dan 1 player adalah extra pada aku, iaitu lain daripada yang lain. Okey, mungkin korang pun ada lain daripada tu. Okey, kita bercerita pasal player yang tak berjadi. Ini 2 player yang tak berjadi, iaitu Wilson dengan Dick ni. Game yang aku cakap awal tadi, aku dah cakap tadi, antara game yang aku rasa nak tengok antara Aston Villa dengan Liverpool. Berpihak kepada Liverpool kemenangan 3-1, dan Dick ni sendiri ada keputusan poin yang tak berapa nak cantik, 1 poin. Okey, 90 minit main. Okey, gol sedia ada 3, so negatif 1 turun tangan, so 1 poin saja untuk Dick ni. Dan Wilson tak bermain. Okey, aku tak tahu injured ke apa, aku tak pasti, aku tak ingat. Tapi pada global ramai juga mengatakan Wilson sebagai pilihan agak menarik sebenarnya untuk dibawa masuk ke dalam tim. Okey, ini untuk 2 player yang tak menjadi, dan 4 player yang sini menjadi adalah Odegaard, Rashford, Haaland, Kane. Pada aku 3 player yang aku nak sebut ni sekarang ni adalah Odegaard, Haaland dengan Kane. Aku jangkakan kedua-dua player ni akan perform. Okey, dan aku jangkakan tim masing-masing pun ada kemenangan, tapi hanya Odegaard, Arsenal dengan Man City saja yang menang. Kane, Spurs seri. Okey, jadi tapi seri pun masih lagi ada jaringan daripada Kane. Okey, dapat situ 1. Kemudian 1 player extra kat sini adalah Rashford. Aku menjadi iaitu aku meletakkan kemenangan berpihak kepada Man U. Yes, ada kemenangan untuk Man U. Okey, ada clean sheet. Okey, ada 1 gol daripada Rashford. So agak menarik sebenarnya. Okey, dalam ke 6 player ni boleh katakan
4 player dalam tim aku, iaitu Odegaard, Rashford, Haaland, Kane. Okay, walaupun Odegaard tak ada sendiri apa-apa jaringan, tapi assist dia agak membantu sebenarnya untuk Arsenal menang. Okay, ini 6 player prediction aku sebelum ni. Okay, sekarang ni kita bercerita game week ke 18. Dan seperti biasa aku dah bagi tahu korang tadi, play team game-game agak best nak tengok antara yang ada 10 game week ke-18 ni. Liverpool, Leicester yang aku jangkakan best juga nak tengok. Kemudian untuk Brighton dengan Arsenal pun pada aku agak seronok juga nak tengok. Dan kemudian Chelsea aku jangkakan salah satu game yang nice juga aku nak tengok juga. Aku rasa korang pun nak tengok juga, sebab kita overlook sikit pada Chelsea punya player. Aku terus terang, okay, walaupun aku mengatakan game ni akan berpihak kepada Chelsea, tapi ramai sebenarnya kawan-kawan kita yang overlook sedikit melihat play-play Chelsea. Mungkin disebabkan performance yang agak turun naik untuk Chelsea. Okay, 6 player yang macam biasa aku up pada korang untuk game 18. Yang pertama ialah Trippier, yang aku jangkakan akan bertemu dengan yang aku jangkakan ada kemenangan untuk Newcastle untuk minggu ni, bermain dekat home bertemu dengan Leeds. Dalam kedudukan table nombor 3, price yang pada aku agak tak berapa nak mahal, tapi bolehlah berbanding kalau kita ambil player yang agak keras kat sini, agak harga-harga kayangan macam Cancelo, macam siapa lagi Cancelo, macam Cancelo ke James ke, ataupun Van Dijk ke, yang harga yang agak tinggi, Robertson ke yang agak tinggi. Tapi untuk 5.4 pada aku yang sedang elok sebenarnya. Tapi aku boleh katakan atas paper, atas performance yang ada pada Trippier, pada aku tak ada masalah untuk aku rasa ramai juga yang tengah memegang Trippier ni. Kalau ikutkan, Trippier adalah satu player yang defend untuk musim ni yang achieve sekarang 100 lah, lebih daripada 100 point. Okay, bertemu dengan Leicester, menang 3-0, ada clean sheet kat situ, ada assist juga daripada Trippier. Kalau ikutkan Trippier sendiri pun dah ada lebih kurang 5 assist. Okay, 5 assist yang agak tinggi pada aku. Okay, dah boleh katakan achieve dengan target yang ada pada setiap player defend. Okay, kemudian dari segi shoot on target tu korang susah sikit nak nampak, disebabkan Trippier berada dalam position defend. Kalau tengok pada position defend, korang akan nampak statistik yang agak tinggi sebenarnya untuk Trippier. Untuk kipas, boleh katakan ini adalah man pada aku. Kalau bila sebut pasal player yang banyak kipas ni, adalah man player yang diperlukan dalam setiap game, diperlukan untuk setiap kemenangan, untuk jaringkan gol. Biasanya kebanyakan player macam ni akan lebih kepada create game. Okay, yang korang nampak. Okay, untuk minggu game week ke 18 ni, okay, Newcastle akan bertemu dengan Leeds. Okay, iaitu dalam kedudukan Leeds dalam kedudukan yang ke 15. Okay, yang aku rasa boleh katakan agak jauh sebenarnya nak bertemu dengan dari atas paper kita boleh nampak Newcastle akan menang lah dalam game ni, dan aku jangkakan Newcastle akan menang. Okay, kemudian untuk next game bertemu dengan Arsenal, Fulham, Crystal Palace, yang boleh katakan hanya Arsenal saja yang aku rasa agak keras sedikit untuk. Dari segi pertemuan aku boleh katakan lebih banyak berpihak kepada Leeds lah. Okay, itu untuk satu player. Kemudian untuk player yang seterusnya adalah De Bruyne. Okay, ini yang kita nampak pada player ni adalah De Bruyne tak nampak pada game week ke-17. 2 poin saja. Cuma harga yang pada aku agak tinggi sebenarnya untuk Bruyne, 12.6. Dari segi point, dah secara keseluruhan 92 point. Kita tengok pada lain-lain dari segi statistik, shoot ada, on target ada, nice, biasa standard. Untuk play midfield ni pada aku kena ada lah, ini kena ada. Kalau tak ada tu agak problem jugalah sebenarnya. Okay, untuk kipas, aku lebih suka nak tengok De Bruyne ni pada kipas, iaitu dari chance game, untuk chance untuk goal, chance untuk create game, agak amat ni terlalu tinggi. Okay, secara keseluruhan setakat game week ke-17 ni boleh katakan 10 assist yang ada dah dibuat oleh De Bruyne. Okay, aku rasa
agak tinggi, agak nice untuk dipegang. Okey, minggu ni akan bertemu dengan Everton, bermain dekat home. Aku rasa tak ada masalah untuk Man City untuk menang dalam game ni. Dan seterusnya akan bertemu dengan Chelsea dengan Man U yang boleh katakan dalam tanda FDR, boleh katakan FDR pula dalam tanda FD. Okey, dalam tanda FD ni aku boleh kata dalam tanda FDR boleh mengatakan yes, future difficulty rating memang padaku agak berwarna merah bertemu dengan Chelsea, Man U. Mungkin disebabkan dari segi atas paper boleh katakan pertumbuhan diorang agak balance. Okey, mungkin kalau kau tanya aku, biasanya lah tim yang ada berwarna merah ni standard akan berada dalam perform yang agak bagus. Okey, dari segi pertemuan dengan Everton boleh katakan keseluruhan home away agak rekodnya agak baik untuk Man City. So aku jangkakan game ni akan berpihak kepada Man City. Okey, ya, aku minum jap. Okey, seterusnya player yang ketiga. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf dulu. Video cam masih aku lagi tak tengok lagi. Mungkin kalau aku tanya mungkin ada sedikit masalah. Okey, tak apa. Kita abaikan tu. Okey, kita masuk game player ketiga aku, iaitu Bruno. Okey, game week 17 aku meletakkan Rashford, okey, sebagai pilihan aku. Tapi kali ni aku meletakkan Bruno. Okey, bukan nak kata atas perform. Kalau atas perform boleh aku cakap Martial, aku boleh katakan Anthony, aku boleh katakan Rashford agak bagus. Tapi aku nak tengok Mamat ni, okey, dalam game yang ada sekarang ni, kalau ikutkan pertemuan dengan Wolves, boleh katakan agak mudah. Dan pertemuan start game week ke-17 sampai ke 19 aku rasa agak mudah sebenarnya untuk Man U untuk menang. Tapi sejauh mana andaian aku ni, sejauh mana andaian aku, okay. Dari segi standing dalam atas paper, atas table sekarang dalam kedudukan kelima, midfield, harga pada aku bukan nak kata terlalu kayangan tak, tapi boleh katakan agak tinggi jugalah, 9.8. Bertemu dengan Liverpool, menang 3-0. Okey, point kat sini ada 3 saja point untuk Bruno Fernandes. Okey, main 90 minit, ada clean sheet kat situ. Okey, tak ada apa-apa assist, tak ada apa-apa yang jaringan. Aku rasa itu yang boleh katakan point terbaik untuk game week ke-17. Okey, betul. Dari segi shoot, boleh katakan okey, ada 2 shoot, ada kosong on target, 0.5. Dari segi kipas yang kita nak tengok, iaitu player yang sentiasa pegang bola, diberi ada yang boleh katakan harapan untuk pegang bola, harapan untuk chance untuk goal. Okey, maaf ya sebutan aku agak betul ada tak. Okey, aku minta maaf banyak-banyak. Okey, minggu ni akan bertemu dengan Wolves, minggu depan akan bertemu dengan Bournemouth. Boleh katakan kalau korang nak pegang player Man U untuk buat masa, aku syorkan pegang player Man U buat masa ni 2 pada aku agak nice untuk dipegang. Okey, berdua game lagi boleh katakan agak nice. Selepas tu dia akan bertemu dengan Man City dengan Arsenal. Okey, dari segi rekod pertemuan boleh katakan lebih berpihak kepada Man U. Okey, pertemuan antara Man U dengan Wolves, ada kemenangan 3 Man U. Bermain dekat away. Okey, aku boleh katakan away untuk Man U agak bagus sebenarnya bertemu Wolves. Jadi guys, ini adalah player yang ketiga aku. Dan player keempat kat sini adalah Tony. Salah satu player yang aku boleh katakan di luar jangkaan. Okey, sebenarnya selain Mitrovic pada aku ini adalah player yang agak di luar jangkaan. Okey, walaupun kalah, walaupun seri, tapi ada jaringan daripada dia. Okey, dari segi gol aku boleh katakan Tony. Okey, Tony dari segi gol agak tinggi juga, goal score dia lebih kurang 11. Okey, cuma assist yang tak berapa nak banyak untuk jadi sebagai player fourth line, agak jarang lah untuk Tony ni. Okey, dalam kedudukan table sekarang nombor 10, harga yang pada aku boleh katakan tak boleh katakan agak sederhana lah pada aku, price macam ni 7.5, dan agak sesuai korang nak pegang selain Mitrovic. Okey, sebab Mitrovic lepas ni sebagai pilihan aku yang ke-5. Okey, jadi dari segi minute play pada aku sentiasa bermain. Okey, tak ada masalah. Dalam 16 game yang ada ni, hanya sekali saja yang dia tak main, iaitu game week ke-15.
okey. Total point kat sekarang 88. okey, dari segi shoot aku rasa tak ada masalah untuk Tony sebab dia merupakan position player yang berada dalam keadaan position forward, okey, jadi tak masalah. Okey, cuma untuk kipas tu kita jarang nak nampak sebab tu ni boleh katakan player yang tak banyak nak sangat untuk pegang untuk buat chance untuk create game. okey, chance goal tu kurang. okey, jadi ini play kelima, play keempat, dan play kelima aku adalah seperti biasa aku cakap tadi, seperti tadi aku cakap, iaitu Mitrovic. Bertemu dengan Schweinsteiger minggu ni. okey, Schweinsteiger dalam kedudukan yang ke-20 sekarang. Berada dalam kedudukan agak tidak baik dan dalam zon-zon penyingkiran tu, aku rasa itu kedudukan yang tak berapa nak menarik sebenarnya. okey, untuk Schweinsteiger. Fulham dalam kedudukan ke-9. okey, Mitrovic forward, price 6.9. Ni aku kata tadi, harga yang tak berapa ingat tapi agak nice untuk korang pegang. Tony ataupun Mitrovic. Wilson tak, aku rasa tak. Aku tak meletakkan Wilson. Aku meletakkan Wilson sebagai player yang di luar jangkaan ke apa tak. Tapi aku rasa dua player yang di luar jangkaan untuk forward, pada aku dua ni dah cukup bagus lah. Tony dengan Mitrovic dah cukup bagus. Okay, kalau aku diberi peluang Haaland tu, aku kekalkan confirm. Tapi dua player ni aku rasa yes, aku akan bawa masuk. Okay, total point sekarang 84. okey, bertemu dengan Crystal Palace, menang 0-3. okey, bermain dekat away, 15 point kat situ. Korang boleh tengok sendiri untuk last point game week tu, 84 minit play, ada satu skor, ada dua assist dan bonus daripada FPL sendiri. okey, dari segi statistik, ini yang sebenarnya nak tengok. okey, untuk forward yang macam Mitrovic ini, shoot on target. Yes, ini kalau kau tanya aku, level-level dia boleh katakan level-level Haaland lah. okey, level-level yang shoot dengan on target agak tinggi berbanding dengan Tony tadi. Shoot dengan on target tak banyak. On target untuk Tony pun tak berapa banyak. Daripada 3 tadi, hanya satu on target. Macam Mitrovic dengan Haaland, korang akan nampak benda ni agak tinggi, shoot yang agak tinggi, on target yang agak tinggi. okey, ini aku rasa player yang agak sesuai. So aku boleh katakan boleh katakan 50% manager-manager dalam yang bermain FPL ni boleh katakan ramai juga memegang Mitrovic. okey, bertemu dengan Schweinsteiger minggu ni. okey, bermain dekat home. Dari segi rekod home antara kedua-dua tim ni, aku boleh katakan lebih berpihak kepada berpihak kepada Fulham lah. okey, ada satu boleh kata berpihak pada Schweinsteiger lah sebenarnya. okey, sebab dari segi rekod head to head antara kedua-dua tim, boleh katakan Schweinsteiger ada 3 kemenangan, ada 1 kekalahan. okey, maknanya kat sini boleh katakan Fulham ada 1 kemenangan saja, 3 kekalahan bertemu dengan Schweinsteiger. okey, tapi itu rekod yang ada. So aku tak boleh nak kata pada kau, aku tak boleh nak mengajak kau, aku tak boleh mengatakan ya guys ambil Mitrovic ni, tak. okey, tapi aku lebih suka mengatakan dari segi rekod, aku boleh katakan atas paper, dari segi perform, dari segi perform aku boleh katakan Mitrovic agak sesuai berbanding korang memegang player Schweinsteiger. okey, dan pertemuan antara dua tim aku jangkakan Fulham akan menang. okey, jadi last player aku kat sini adalah Mason Mount. okey, satu tim yang aku rasa kita terlalu bukan terlalu lah, kita overlook kot. okey, ramai FPL manager sekarang ni tak pandang sangat pada Chelsea punya player. Mungkin ada, okey, tapi nak katakan 50% tak capai lah 50% aku kata. okey, untuk Mason Mount pula akan bertemu dengan Nefo minggu ni dalam game week ke-18. okey, dalam kedudukan player ke table boleh katakan agak mudah sebenarnya untuk Chelsea menang. Dari segi rekod pun pada aku agak senang, agak mudah sebenarnya Chelsea untuk menang dengan Nefo. Rekod head to head boleh katakan 5-0 untuk Chelsea. 5 kemenangan. okey, 5 kemenangan dan 4 perlawanan yang ada antara Chelsea dengan Nefo, boleh katakan home saja 4 kemenangan daripada Chelsea dan 1
kemenangan kat away tau. Okey, bertemu dengan Bournemouth 2-0, menang 2-0, 10 poin untuk Mason Mount. Ada goal score kat situ, ada bonus. Okey, dari segi statistik boleh katakan nak kata tinggi sangat lah, tapi aku lebih suka nak tengok untuk midfield adalah key pass yang ada pada Mason Mount. Okey, yang agak pada aku boleh katakan nice, so okey, cantik untuk bertemu dengan NFL. Aku rasa tak ada masalah kot, tak ada masalah pada aku untuk Chelsea menang. Okey, bermain dekat away je lah. Okey, kita akan tengok keputusan dia nanti. Okey, dalam Game Week 18 ini dah aku dah cerita kepada korang dan player prediction aku mungkin berbeza dengan prediction korang. Okey, korang boleh ajukan, kalau korang boleh utarakan benda ni dekat Facebook pun boleh, dekat YouTube channel aku ni pun boleh. Okey, untuk aku menutup video ni, okey, seperti biasa, perkara yang kita nak buat bincang minggu ni, what the main topic on this week. Okey, untuk Game Week 18. Okay guys, topiknya adalah player mana. Okay, ini pada aku ini adalah perancangan masing-masing tau. Perancangan masing-masing korang untuk pegang player mana yang agak sesuai untuk korang pegang yang agak lama. Okay, aku lebih suka nak bercerita pasal futures yang ada. Okay, kita dah tahu akan ada double game selepas World Cup, selepas game week. Biasanya game week ke 18, 19, 20 tu aku rasa dah FPL sendiri dah reschedule balik jadual dia orang, sebab ada juga minggu-minggu awal season ni ada perkara yang tidak boleh EPL berlangsung, dan ada juga yang bercerita pasal sebelum ni macam musim lepas banyak pasal COVID, so banyak game yang agak tertangguh dan ditunda ke depan. Okay, aku lebih suka nak katakan game week ke-19 dan game week ke-20. Okay, iaitu adanya double game untuk beberapa tim untuk game week ke-19 dan 20. Okay, untuk Chelsea, okay, Chelsea ada double game juga dalam game week 19, bertemu dengan Man City dengan Fulham. Okay, aku boleh katakan agak memberi ruang sedikit pada korang untuk play mana yang terbaik untuk korang letak. Okay, satu lagi tim yang boleh katakan game week 19 pada aku ada double game iaitu Fulham. Leicester bertemu dengan Leicester dekat away, bertemu dengan Chelsea dekat home. Okey, tapi untuk kedua-dua ni aku boleh katakan okey, atas jangkaan aku, okey, Chelsea akan temu Man City double game masa game week ke-19, Man City dan Fulham. Okey, dalam jangkaan aku predict, aku mengatakan satu game ada satu game menang, ada satu game yang boleh katakan kalah untuk Chelsea. Ini jangkaan aku Jadi untuk memilih player Chelsea, Mason Mount, Kai Havertz, aku kurang sikit percaya lah sebenarnya pada Chelsea player. Okay, terus terang lah cakap, agak kurang percaya sedikit. Aku lebih, kalau boleh katakan satu daripada aku berfikir pasal Chelsea, baik aku berfikir pasal Fulham punya player. Andreas yang aku rasa boleh pegang juga, Mitrovic yang aku boleh cerita pada korang. So kalau korang nak ambil player minggu ni, okay, mungkin agak sesuai. Fulham sendiri akan bertemu dengan Southampton. Kemudian game week 19 akan ada begil untuk Fulham, Leicester dan Chelsea. Walaupun aku jangkakan pertemuan antara Fulham dan Chelsea akan berpihak kepada Chelsea, tapi aku lebih suka nak tengok kekalahan tapi ada gol daripada player pilihan kita, iaitu Mitrovic. Okay, yang aku rasa selepas tu akan bertemu dengan Newcastle, selepas game week ke-20 akan bertemu Newcastle, game week ke-21 akan bertemu dengan Spurs. Kalah sekalipun macam mana tim tu, kalau ada jaringan daripada tim yang player yang korang pilih, aku rasa tak ada masalah. Okay, kemudian untuk game week ke-20, iaitu ada juga double game, iaitu Man City akan bertemu dengan Man U, akan bertemu dengan Spurs. Ada satu game away dan ada satu game home. Okay,
Kemudian satu lagi tim Spurs, Arsenal dengan Man City. Okey, yang aku boleh jangkakan agak menarik sebenarnya. Okey, agak menarik sebab kedua-dua dalam FDR sendiri, kalau korang tengok kedua-duanya tim yang Spurs bertemu adalah tim yang agak kuat. Okey, Arsenal dalam kedudukan nombor 1, Man City dalam kedudukan nombor 2. Okey, macam Man City juga akan bertemu dengan Man U dan Spurs. Okey, aku lebih suka nak tengok game week ke-20. Okey, sebab mungkin disebabkan, kalau tanya aku, disebabkan aku ada player yang agak banyak kat situ. Aku ada player Man U 2. Okey, aku ada player Spurs 1. Okey, kemudian untuk Arsenal pula aku ada player Arsenal dengan Spurs. Pertemuan Spurs dengan Arsenal pun aku ada 2 player kat situ. Dan Man City aku ada 2. Man City pun aku ada 2 player. Jadi guys, pada aku perancangan untuk korang buat sekarang ni perlu ada. Okey, perlu ada. Mungkin kalau kau tanya aku, okey, dalam game week Chelsea, Chelsea dalam game week 19, Chelsea ada double game. Aku ada player Man City 2 orang. Okey, kat situ kedua orang. Okey, 2. Tapi untuk player Chelsea aku tak ada. Okey, untuk player Chelsea aku tak ada. Kalau contoh aku ada satu player Chelsea, aku ada sedikit ruang yang agak tinggi untuk pegang Chelsea punya player. Tapi daripada aku fikir Chelsea yang tak berapa nak cantik dari segi performance yang ada sekarang, aku tak boleh nak katakan yang ada sekarang adalah performance yang agak menarik selepas kemenangan dengan Bournemouth tu. Aku tak boleh cakap itu yang terbaik. Okey, sebab aku rasa ada lagi yang terbaik yang sebenarnya Chelsea boleh buat. Dan itu yang aku cakap tadi, aku tak pandang sangat pada player Chelsea sekarang. Daripada aku pandang pada Chelsea, baik aku pandang pada player Fulham, iaitu ada juga double game, bertemu dengan Leicester, bertemu dengan Chelsea. Okey, kalah macam mana pun, macam aku cakap lah tadi, kalah macam mana sekalipun, kalau contoh player yang korang pegang tu ada gol, ada assist, aku rasa tak ada masalah. Okey guys, tapi tapi kita kena susun lah balik. Korang kena susun balik kan. Aku pun tengah menyusun lah benda ni. Mungkin pada aku fokus pada game week ke-20. Okey, tapi game week ke-20 pun aku ada play Man City. Kat situ ada 2 orang. Aku ada Haaland, ada De Bruyne. Okey. Kemudian untuk Spurs tadi aku ada 1 player. 2 player Arsenal pula tu. Okey, mungkin korang boleh plan betul-betul. So guys, terima kasih banyak-banyak sebab dah tengok video aku ni. So kita jumpa dalam next video, InsyaAllah. Kalau tak dapat next live pun InsyaAllah. Kalau tak dapat malam, pagi besok aku akan live macam biasa, deadline untuk game week ke-18. So terima kasih sekali lagi. Okay, terima kasih sebab dah subscribe channel aku. Terima kasih dah komen channel aku ni, dan komen juga dekat Facebook. So kita jumpa next video, next live. Assalamualaikum. Aku Amy. Bye.